Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan tengok kegunaan alkohol pula. Apa kegunaan alkohol? Okey. So, alkohol ada beberapa kegunaan, mainly yang ada dekat dalam buku teks ni lah. Yang pertama, sebagai bahan api. Okey. Etanol atau mana-mana alkohol sekalipun, apabila dibakar, dia sebenarnya menghasilkan nyalaan yang berwarna biru. Okey, maksudnya pembakaran dia lengkap dan dia dipanggil bahan api bersih kerana dia tak ada jelaga. Okey, saya pernah buat video berkaitan dengan ini, membandingkan pembakaran alkohol, etanol lah dalam contoh tu, dengan alkana dan alkina menggunakan heksana dan heksina. So dia ada dekat dalam TikTok ni. Okey, kat sini. So kat sini saya ada letak video ni untuk tentang video ini menunjukkan perbandingan pembakaran etanol, yang mana kita boleh nampak dalam video ini, etanol ini bila terbakar dia menjadi nyalaan dia berwarna biru dan dia tak ada jelaga. So kalau kita letak kertas turas di atasnya pun, kertas turas tu remain bersih, putih, tak ada jadi apa-apa. So it is a good thing lah, sebab tak adalah bahan pencemar dia, betul tak? Okay. So selain daripada itu, alkohol atau etanol juga digunakan sebagai bahan api bio dan gasohol. Okey. So kenapa dia digunakan sebagai bahan api? Sebab alkohol ini mudah menyala dan pembakaran dia membebaskan haba yang banyak tapi tanpa jelaga, which is a good thing. Okey. Yang seterusnya, dia digunakan sebagai pelarut dalam cat, dalam leka, dalam bahan pencelup, dalam dakwat, dalam pencetakan. Okey. So kalau difikirkan, alkohol ini contohlah etanol C2H5OH. Ini adalah sebatian kovalen yang kita pelajari dalam tingkatan 4. Dia adalah sebatian kovalen yang kita pelajari dalam tingkatan 4. Sebab sebatian kovalen adalah perkongsian elektron antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Nampak tak? Semua karbon, hidrogen dan oksigen ni semua bukan logam. Okey, so jadi it's good. Etanol adalah baik sebagai pelarut lah. Tapi kelebihan etanol atau alkohol yang rendah ni, dia juga boleh larut dalam air. Sebab apa? Boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air. Boleh tengok semula video berkaitan dengan ikatan hidrogen ini yang saya buat dalam YouTube lah. Tengok bawah playlist ikatan kimia. Tengok playlist ikatan kimia. Dekat sini tengok di bawah kesan ikatan hidrogen ini. Kat sini Okey, kesan ikatan hidrogen. Ni keluar iklan. So you boleh tengok yang ni. Okey. So dia jadi pelarut dalam cat, leka, bahan pencelup, dakwat, pencetakan. Bahan-bahan ini adalah sebatian kovalen juga. Jadi logiklah untuk dia larut dekat dalam alkohol. Sebab like dissolve like lah. Benda yang sama akan dissolve dalam benda yang sama. Kovalen dengan kovalen lah. Okey. Bahan kosmetik ni. Minyak wangi. So kalau you pakai minyak wangi, you rasa sejuk kan? Sebab ada alkohol lah tu. Okey. Varnish kuku, krim, lotion. So dia akan sebut dekat dalam tu dia ada alkohol. Okey, kenapa Sebab sifat alkohol ini, satu, dia tak ada warna. Okey. Dan dia adalah pelarut bagi sebatian organik yang baik, tapi dia juga larut campur dalam air. So bermaksud, sebab apa tadi saya sebut? Sebab dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air dan dia mudah meruap. Okey, itu antara sifat alkohol yang menjadikan dia satu pelarut yang baik lah. Okey, yang seterusnya, untuk bidang pembuatan, dia adalah bahan mentah bagi pembuatan cuka. Cuka is dalam cuka ada kandungan asid etanoik. So macam mana nak hasilkan asid etanoik daripada etanol? Remember tindak balas pengoksidaan. Tulisan saya ni, KA saya ni. Dalam tindak balas pengoksidaan, yang mana kita gunakan ejen pengoksidaan, kita boleh hasilkan asid karboksilik daripada alkoholnya. So kalau kita ada etanol, maksudnya kita boleh hasilkan asid etanoik.
So sebab itu dia sebut dia adalah bahan mentah dalam pembuatan cuka, because dalam cuka ada asid etanoik. So macam mana nak hasilkan asid etanoik? Kita kena ada etanol. Yang ini juga saya ada terangkan dalam video di bawah playlist. Okey, di bawah playlist sifat kimia bagi siri homolog ini. Okey, boleh tengok pada alkohol dan pengoksidaan. Pengoksidaan alkohol kat sini saya ada terangkan. Okey. So even this one pun you dah nampak daripada sini. Daripada alkohol kita tambah ejen pengoksidaan boleh hasilkan asid karboksilik. Okey. Okey, so dia juga selain daripada buat cuka, boleh juga hasilkan bahan letupan, boleh buat polimer perspex dan gentian. Kenapa dia boleh hasilkan semua ni? Sebab alkohol adalah reaktif secara kimia, sebabkan kumpulan hidroksil itu. Okey, dalam bidang atau produk farmaceutical, dalam perubatan, antiseptik, Kenapa alkohol sesuai digunakan sebagai antiseptik? Okay, so saya search lah. Sebab yang ini beyond your syllabus sebenarnya. Okay, kita nampak impact dia masa kita COVID dulu ni. Kita asyik guna pembasmi kuman, hand sanitizer tu, remember? Okay, so ada soalan dekat situ. So kalau you search kat situ, dia akan beritahu kenapa etanol digunakan sebagai antiseptik atau disinfektan. Okay, alkohol ada sifat antimikrobial, maksudnya anti-mikroorganisma lah basically. So apa yang alkohol boleh buat? Dia boleh denature, musnahkan, okay, protein yang ada pada dinding sel mikrob tu, mikroorganisma tu. So dia ada that special property tu. So dia nampak ni, highly effective against virus. Virus bukan senang nak bunuh. Can be used in adjunct with other alcohols to obtain a powerful synergistic effect against microorganism. So kalau you search, kenapa dia digunakan sebagai cleaner? Maksudnya nak membersihkan kan, disinfectant. Dia ada antibacterial properties. Antibacterial lah, sifat antibacterial. Sebab itu dia juga digunakan sebagai pembasmi kuman. Kenapa kita guna sampai 70%? Sebab kita nak bunuh sebanyak mana mikroorganisma lah. Okay. So kalau lah ada sesetengah hand sanitizer tu, dia punya alkohol 70%. Okay, yang jenis A contoh. Yang jenis B 30%. Okay. Kenapa ada setengah orang guna yang 70%, ada setengah orang guna yang 30%? Okay, dia bergantung pada jenis orang ya. Yang 70% ni boleh membunuh lebih banyak bakteria. Okey, sebab dia ada sifat antiseptik tu lah, boleh membunuh bakteria lebih banyak. Okey, tapi kenapa ada orang guna yang 30%? Dia guna 30% ni sebab dia ada masalah kulit. So bila kandungan etanol itu tinggi, maksudnya dia akan mengeringkan kulit. So siapa yang ada masalah kulit kering, dia akan guna yang kandungan alkohol dia rendah sedikit. Sebab dia nak elakkan kulit kering ni. Sebab nanti dia merekah kan, merekah nanti dia luka macam tu. So kalau ada soalan tentang penggunaan hand sanitizer, yang mana yang lebih baik, is not A lebih baik daripada B atau B lebih baik daripada A. Dia bergantung kepada pengguna itu. Sebab ada soalan percubaan, kalau tak silap saya ada tanya pasal ini. So you kena, katalah you kena buat pilihan which hand sanitizer, okay, pembasmi kuman yang lebih baik. Kalau you nak pilih 70% ni, maksudnya you boleh bunuh lebih banyak bakteria. Tapi yang 30% ni, you boleh mengurangkan kulit kering daripada kandungan alkohol yang rendah tu. Boleh sebut macam tu lah. Okay, so ada setengah ubat pun dia adalah pelarut bagi ubat-ubat tu, seperti ubat batuk. Okay, so dan apa sifat alkohol ini adalah bersifat antiseptik. Okay, dia boleh bunuh kuman, dia boleh cuci luka, semua tu kan. Sebagai pelarut organik dan dia mudah meruap. Okay, it doesn't stay pada you lah, dia mudah meruap. So itu antara kegunaan
alkohol. Kenapa yang kita belajar pasal alkohol? Okay, so dalam video yang seterusnya insyaAllah kita akan sambung kepada kegunaan asid karboksilik. Okay, see you in the next video. Thank you, bye bye.